Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyan murshidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bisunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi Nasir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-iman an tu'min billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama ba. Alhamdulillah pada tengah hari ini Khamis 21 Zulhijjah 1443 Hijriah bersamaan 21 Julai 2022 masih kita panjatkan setinggi puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk sama-sama menunaikan sembahyang fardu zuhur berjemaah yang tuan imamnya yang dilaungkan azannya oleh sahabat kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Nazmi Muhammad dan diimamkan oleh Tuan Al-Fadhil Ustaz Mazli Nuri bin Mori hafizahumullah ta'ala. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil kedua-dua Al-Fadhil Ustaz yang mengimarahkan solat fardu zuhur berjemaah sebentar tadi. Jadi seperti mana biasa pada setiap hari Selasa dan Khamis insya-Allah kuliah zuhur kita akan adakan dan kita teruskan membicarakan isi kandungan kitab Ringkasan Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah yang disusun oleh Tuan Guru Ustaz Abdul Rauf bin Nurin Al-Bahanji Al-Ali hafizahullah ta'ala. Sebenarnya yang tadi terangkan sebelum ini, Asy'ariyah itu merujuk kepada Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala, dan Al-Maturidiyah itu merujuk kepada Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullah ta'ala, yang
kedua-duanya menyusun ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah yang kita terima sampailah ke hari ini. Maka dalam kitab ringkasan ini, ringkasan akidah ahli sunnah wal jamaah Syarah Maturidiyah ini, penyusun kitab ini meneruskan tulisan beliau membicarakan tentang iman, ya. Dan pada tengah hari ini kita akan kupas sedikit sebanyak, ya, apakah pengertian iman. Al-iman huwa tasdiqun bil qalbi, yakni iman itu membenarkan suatu dengan hati. Bila al-iman, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang kita baca tadi, al-iman itu kamu beriman dengan Allah. Maknanya kita membenarkan tasdiqullah bil qalbi. Kita membenarkan Allah Ta'ala itu dengan hati kita. Hati kita membenarkan Allah itu sebagai Tuhan. Itu dia iman. Kita membenarkan bahawa Allah itu adalah Tuhan kita. Hati kita mengiyakan Allah itu Tuhan. Itu dia kata al-imanu billah. Salah satu maksud iman itu ialah membenarkan dengan hati. Hati kita mengaku Allah Ta'ala itu Tuhan kita. Hati kita mengaku. Ni beza orang beriman dengan orang munafik. Orang munafik tidak ada laisa lahu tasdiqullah bil qalbi. Orang yang munafik ini dalam hatinya tidak mengaku Allah itu Tuhan. Itu orang munafik. Jadi salah satu kerangka iman itu mesti ada tasdiqun bil qalbi, mesti ada mengaku dalam hati. Kalau dalam hati tak ada pengakuan, maka tak ada iman. Cumanya tidak dilihat secara zahir. Kenapa? Kerana tak habis pengertian iman kat situ. Pengertian iman tu bersambung lagi. Wa iqrarun bil lisan. Mesti ada ikrar dengan lisan. Maknanya seseorang itu belum dianggap beriman selagi keimanannya tidak dizahirkan. Kena zahirkan, kena ikrarkan. Maknanya kalau seseorang itu katakanlah acok, bagi contoh, hati dia mengaku Allah Ta'ala itu Tuhan, tapi dia tidak menzahirkan. Dia tidak naik saksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah. Jadi tak boleh pula dikata dia itu beriman, sebab dia tak zahirkan. Itu kena faham tu. Sebab itu bila seseorang tu nak masuk, seseorang ingin memeluk agama Islam, mesti disyaratkan mesti mengucap 2 kalimah syahadah. Pasal tu adanya majlis pengislaman. Apa makna pengislaman? Maksudnya kita nak isytiharkan seseorang itu jadi seorang Islam. Itu bagi pengislaman. Kalau kita takat terima apa dalam hati dia tapi dia tak zahir, itu bukan pengislaman namanya. Jadi perlu diislamkan, perlu dizahirkan dirinya seorang Muslim. Apa cara dia? Asyhadatain, asyhadatani. Tu dia. Dengan mengucap 2 kalimah syahadah, barulah seseorang itu zahir sebagai seorang
Muslim. Kan? Sebab itu perlu kepada pengislaman. Kalau kita ni dah daripada awal-awal dah Islam, melahir-lahir kita Islam, kita ni lah kebanyakan kita lahir-lahir dah Islam dah. Sebab apa? Sebab kalimah syahadah tu dah diperdengarkan di telinga kita waktu lahir. Bila ayah kita, atuk kita, pak saudara kita, siapa-siapa kan, kita lahir-lahir itu bidan bagi kat mak kita bagi kat abah kita kebetulan pula ada ustaz pula di situ. Ustaz minta tolong azankan anak saya, iqamatkan anak saya. Ustaz dia pun azankan, iqamatkan kita ni. Jadi kita ni dah dengar kalimah syahadah masa lahir, mana dah Islam. Tapi kalau orang yang lahir-lahir sebagai seorang non-Muslim, dia nak masuk Islam, perlu dia zahirkan keislaman dia. Bagaimana caranya? Dengan mengucap dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hatta seorang Yahudi sekalipun nak meluk agama Islam, dia kena lafazkan dua kalimah syahadah. Itu yang berlaku dalam peristiwa Abdullah ibn Salam. Kalau tuan-tuan pernah dengar bagaimana Abdullah bin Salam mengisytiharkan keislamannya di hadapan orang-orang sebangsa dia. Dia cerita tu, saya ada juga masuk dalam kuliah tu, saya masuk cerita tu. Tapi bercerita tentang bagaimanakah hipokritnya orang Yahudi terhadap agama Islam, terhadap Nabi Muhammad SAW, Nabi kita lah. Nabi panggil Nabi berhimpun, panggil orang Yahudi berhimpun. Nabi tanya pada orang Yahudi, wahai sekalian orang-orang Yahudi, ya ma'syarul Yahud, apa pandangan kamu tentang Abdullah bin Salam? Abdullah bin Salam ni, Tok Muhammad Tazamzuri, seorang pendeta Yahudi di Madinah pada zaman Nabi SAW, mula-mula sampai berhijrah. Ini hijrah tak lama, dalam lebih kurang seminggu lebih. Kan? Jadi Abdullah bin Salam ni dah masuk Islam dah mengucap depan Nabi SAW ni. Tapi orang Yahudi yang lain tak tahu, belum dengar cerita. Maka Nabi kumpulkan orang Yahudi. Nabi tanya pada orang Yahudi, wahai orang-orang sekalian masyarakat Yahudi, apa pandangan kamu terhadap Abdullah bin Salam? Kata orang Yahudi, kata mereka pemimpin Yahudi ni lah, yang depan tu, dulu macam kita kat sekarang, bila berhimpun yang duduk depan-depan semua VIP, sama je. Yang duduk depan tu semua pemimpin-pemimpin Yahudi, tak ada orang bawah-bawah pun, bawah tu belakang kan. Kalau constable, corporal belakang. Yang duduk depan KP, timbalan KP, ketua-ketua jabatan, pegawai kanan. Sama je. Dulu macam sekarang, serupa je, tak ada beza. Maka pemimpin Yahudi ni bagi tahu pada Nabi, Abdullah bin Salam ni seorang ulama di kalangan kami, akhlaknya baik, tutur katanya halus, budi bahasanya cantik, seorang yang jujur, seorang yang dihormati. Maka Nabi SAW pun panggil Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni dekat belakang, panggil, wahai Abdullah, main ke depan. Abdullah bin Salam pun tampil ke depan. Nabi kata, wahai Abdullah, ucapkanlah kepada sekalian mereka apa yang kamu ucapkan kepada aku. Maka Abdullah bin Salam katalah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku nak saksi Allah Ta'ala itu tiada Tuhan melainkan dia, dan Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan, hamba-Nya dan utusannya. Kan? Kemudian Nabi tanya kali kedua kepada orang-orang Yahudi, wahai sekalian orang-orang Yahudi, apa pandangan kamu sekarang Abdullah bin Salam?
dia ni pengkhianat bangsa, pengkhianat agama, dia ni seorang yang tak boleh lagi dipercayai, dia ni saat-saat tadi cerita lain, dah dengar kawan tu mengucap dah cerita lain. Ni orang Yahudi ni orang lain. Tetapi apa yang kita nak sebut sini, kalau seorang itu berbangsa Yahudi sekalipun, kalau dia nak masuk Islam, dia mesti menzahirkan keislaman dia. Apa cara dia? Dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Kan? Tak jadi kalau suruh tanggal seluar tunjuk hotel sunat ke tak jadi. Itu bukan cara nak membuktikan keislaman. Kalau tuan-tuan, contohlah kata sahabat-sahabat kita kau adalah ikut penguasa, pergi periksa kedai makan, dengar cerita kedai makan ni menjual makanan tak halal, dengar cerita pekerja-pekerja ni pun tidak Islam, macam mana dia taruh papan tanda restoran ataupun kedai makan orang Islam, ada taruh frame bismillah, kan, bismillahirrahmanirrahim, 3 kul 4 kul, kan. Tapi makanan yang dijualnya makanan tidak halal, contoh, kan. Dia pun pergi, kan, dengan pengurusan Jawatan dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Awal Pengguna, Capital Head, kan. Dia pun ikut sekali. Cuba tanya pekerja-pekerja itu, boleh mengucap tak? Cuba mengucap, tengok. Cuba mengucap. Kalau dia tak mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maknanya dia bukan seorang Islam. Dia tak kerti ucap, you bukan Muslim, you jangan tembak dengan tipu lah, you bukan Muslim. I tahulah, I Muslim, I tahulah. Kalau mengucap tak ada ini macam itu cerita dia, wa iqrarun bil lisan, kan. Kemudian ada lagi, tak habis lagi 2 benda tu. Mengaku dalam hati dah ada, iqrar dengan lisan dah ada, wa amalun bil arkan, dan beramal dengan bil arkan, segala anggota. Maksudnya tindak tanduk kita itu membayangkan kita itu seorang Islam. Jadi kalau orang perempuan dia kata dia Islam, dia kata dia hafal 15 juzuk Quran, lepas tu dia tanggal tudung dia, tanggal baju dia, tinggal baju sekorek je. Kata orang kampung saya lah, kata orang kampung Islam, tinggal sekorek je. Agak-agak belakang, agak-agak macam mana? Orang perempuan ni beriman ke tak? Tepuk dada, tanya diri sendiri. Adakah perempuan ini wa'amalun bil arkan, dia beramal dengan anggota badan dia, seluruh anggota badan dia. Tadi dia kata di Islam, mengucap tak sebut. Tak ada pula yang tanya kalau Islam mengucap lah, tak ada pula. Macam ada satu kisah seorang VIP, kalau saya sebut tuan-tuan kenal, seorang VIP yang mencipta sejarah sebagai orang Malaysia pertama membuat percubaan mengelilingi dunia. Kalau saya sebut nama tu tuan-tuan ingat tu, tapi terbuklah lama dah ni, lebih kurang hampir 20 tahun yang dulu. Jadi bila balik ke Malaysia, disambut sebagai wira negara. Jadi ada khabar-khabar mengatakan dia ni dah keluar dari Islam. Khabar-khabar angin lah. Jadi masa dibuat sidang media tu, wartawan tanya, "Tuan Datuk, kami dapat maklumat mengatakan Datuk ada yang mengatakan, kami tanya Datuk ni nak kepastian, ada yang mengatakan Datuk dah keluar Islam. Jadi kalau Datuk masih dalam agama Islam, kami mohon Datuk mengucap 2 kalimah syahadah secara terbuka sekarang." Apa kata Datuk tu? Ni perkara peribadi antara saya dengan Tuhan. Kamu tak boleh paksa saya mengucap. Kalau kita sebagai orang yang boleh menilai, kan, kita baca tadi ni iqrar bil lisan ni, kalau dia Islam tak susah bagi dia mengucap 2 kalimah syahadah, mengucap je lah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebab dalam sembahyang pun memang kita mengucap 2 kali. Kalau dalam sembahyang
5 waktu kita mengucap 9 kali. Tahiyat akhir, tahiyat awal sekali, tahiyat akhir sekali. Subuh tak ada tahiyat awal, jadi sekali je lah. Yang lain 2 kali. Jadi 1 campur 8 jadi 9 kali kita mengucap dalam sembahyang. Jadi maknanya mengucap itu tak ada jadi masalah kalau kita betul-betul seorang Muslim. Dia kata ini antara saya dengan Tuhan, kamu tak boleh paksa-paksa saya. Baik, kita dengar dia jawab pun kita pun dah tahu dah. Dah terang dah, tak payah suluh-suluh dah. Dia sebenarnya akak kat belakang balik. Kalau dia tu seorang perempuan tu dia ngaku seorang Islam, kata dia hafal Quran 15 juzuk, lepas tu dia tangan tudung, tangan baju, tinggal baju sekorek, macam mana tu? Tinggal baju sekerat je, macam mana tu? Adakah dia seorang beriman? Akak balik fikir dan putuskan pada diri sendiri. Adakah seorang wanita seperti itu boleh dikatakan wanita yang beriman? Cukup lah, kan? Sebab boleh beriman ni dia 3 benda: membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan beramal dengan anggota badan. Kata Islam tapi pakai nanda, macam boleh kata beriman, kan? Kata Islam tapi pakai ada pula cari kat lainnya. Boleh kata beriman ke? Boleh kata ke dia ni beriman, seorang mukmin, seorang Muslim? Alhamdulillah, kan? Ini penting ni. Beriman ni jangan buat main. Dia kata di Islam, dia kata beriman tapi dia mengeji Nabi SAW. Bolehkah kita terima keimanan dia? Nampak? Sebab benda ketiga tu dah tak ada dah. Dia mengaku di Islam, dia mengaku dia beriman tapi dia mengeji Nabi SAW. Sedangkan salah satu rukun iman ialah al-iman wa rusulihi, beriman dengan para Nabi dan Rasul. Yang inilah 6 perkara rukun iman, salah satunya. Yang pertama, 6 rukun iman tu ada 6 perkara. Wal amal bil arkan, beramal dengan segala anggota. Maksudnya amalan itu diterjemah oleh anggota badan kita, dan kita meyakini akan beriman dengan 6 rukun iman. Jadi ada satu selebriti tadi saya baru-baru ni, Tazam Zuri, dia kata, Ustaz, saya jumpa baru ni, dia kata, Ustaz, nak tanya Ustaz kan, kebetulan lah jumpa kan, dah ambil gambar apa semua tu, duduk makan-makan tu, tanya, kata, Ustaz, saya nak tanya Ustaz satu perkara yang saya muskil. Bila orang tanya saya tak dapat nak jawab. Saya kena, apa benda ni tu bang? Saya tanya. Dia pun cerita, dia kata, rukun iman ada 6 kan? Dia kata, ya betul bang, rukun iman ada 6. Termasuk tak rosak tak iman seseorang apabila dia tak percaya adanya perkara-perkara gaib, adanya jin, adanya syaitan, adanya makhluk-makhluk halus, adanya azab kubur, adanya syurga, adanya neraka. Masuk tak dalam rukun ini? Masuk tak benda menilai rukun iman? Saya kata bang, ni jawapan saya. Tuan-tuan fikir Saya kata bang, beriman, rukun iman salah satu yang pertama-tama sekali beriman dengan Allah SWT. Baik, apa yang dikatakan beriman dengan Allah Ta'ala? Pertamanya kita beriman dengan zat Allah. Kita beriman adanya zat Allah. Itu pertama. Maksudnya kita percaya zat Allah Ta'ala itu ada, walaupun tak nampak tapi ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kita percaya, beriman dengan sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah ni apa? Yang kita masa akak-akak dipasti dulu, ditarikan dulu akak-akak bernasyid kan, Allah wujud kidam baqa, sampai habis. Kan? Sifat 20 tu. Allah Ta'ala tu wujud, Allah Ta'ala tu kidam, Allah Ta'ala tu baqa. Tu. Dan bukan sekatakan hafal dia sifat 20 tu, kita faham sifat 20 tu apa, dan kita percaya sifat 20 tu. Allah Ta'ala tu wujud, kita percaya Allah Ta'ala tu wujud, Allah Ta'ala tu ada, lawannya tiada, wajib ada, mustahil ada. Pening tuan Azmi ni mikir apa benda ni. Aku kerja aku dah pening, dengan Ustaz Azmi cerita lagi pening. Maksudnya Allah Ta'ala tu ada, selain Allah tak ada.
Allah Ta'ala tu ada. Selain Allah, yang ini makhluk Allah asalnya tiada. Itu maksud dia. Wajib ada, mustahil tiada. Wajib Allah Ta'ala tu ada. Allah Ta'ala tu wajib ada. Kalau dia tak ada, dia macam makhluk juga. Mana dia bukan Tuhan lah. Itu maksud dia. Mustahil Allah Ta'ala itu tiada. Mana mustahil Allah Ta'ala itu sifatnya tiada. Allah Ta'ala wajib ada. Kita makhluk terbalik. Wajib makhluk itu tiada. Mustahil makhluk itu ada. Maksud dia, makhluk tu tak mesti dia, tak wajib dia ada. Dia boleh ada, boleh tiada. Mustahil makhluk itu ada, sentiasa ada. Tak. Mula tiada, jadi ada, lepas tu tiada balik, lepas tu ada balik. Itu maksud dia. Boleh faham tak? Akak kalau tak faham PM tepi. Tak faham juga PM tepi. Tapi ini bukan penceramah bebas yang glamour baru-baru ni lah. Saya bukan jenis tu. Mula-mula okey, lepas tu jadi tak okey. Ada ke lain pula pergi. Ini pun satu hal juga. Itu cerita lain lah. Ini jadi. Kemudian beriman dengan perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Apa perbuatan Allah? Menciptakan segala makhluk. Itu perbuatan Allah. Maknanya kalau kita tak percaya kepada perbuatan Allah menciptakan segala makhluk yang ada, yang nampak, yang tak nampak, secara tak langsung kita tak percaya kepada adanya Allah. Maknanya kalau kita tak percaya ada azab kubur, mana kita tak percayalah pada Allah yang menciptakan azab kubur. Kalau kita tak percaya adanya jin, adanya syaitan, adanya iblis, mana kita tak percayalah kepada Allah, tak percayalah adanya Allah yang menciptakan benda-benda tu. Boleh nampak saja lah. Kalau saja masjid nampak, alhamdulillah. Kalau tak nampak, PM tepi. Itu je. Senang. Jadi kalau kita tak percaya benda gaib, maka dia menjejaskan akidah kita dan iman kita, dan rosak iman kita, rosak akidah kita, gugur syahadah kita. Nampak? Kalau kita tak percaya adanya, macam kata dialog filem antara dua darjat tu lah, mana ada hantu zaman ni. Tak betul tu. Hantu tu adalah syaitan. Syaitan ni makhluk ciptaan Allah. Selagi mana adanya dunia ni, adalah syaitan, adalah iblis, adalah jin. Kan? Jadi akak-akak kena faham tu kak. Kalau saya pola pek pun tanya macam tu, akak-akak mesti pun ada bertanya macam tu, kan? Ini pertanyaan orang yang mencari kebenaran. Kebenaran tu dicari bukan saja oleh orang bukan Islam. Orang Islam pun mencari kebenaran. Maksudnya dia pun nak tahu, kan, apa benda yang dikatakan, apa yang dia katakan kebenaran. Dia pun mencari kebenaran, apa yang betul. Selama ni dia tak clear, tak jelas tentang sesuatu, kita cerahkan. Tapi saya kata tak apalah, nanti kalau ada saya jumpa apa-apa ni, saya bagi, share. Abang tengok, kan. Kalau abang jumpa Ustaz Zaidul, tanya terang soalan tu. Tanya soalan tu pada dia. Macam mana penerangan dia pula? Kan? Sama ke, beza ke, kan? Wallahu a'lam. Jadi percaya dengan Allah Ta'ala, percaya dengan segala malaikat. Malaikat ni pegawai Allah SWT, Jibril dan sebagainya tu. Percaya dengan segala kitab yang diturunkan Allah SWT. Ada 4, Taurat, Zabur, Injil, dan yang akhir sekali Al-Quranul Karim. Yang ada di sisi manusia sampai hari ini, yang ada cuma Al-Quranul Karim dalam bentuknya. Yang lain tu semua dah tak ada dalam bentuk asal. Sudah tiada dalam bentuk asal. Macam mana turun pada Nabi-Nabi Musa, Daud dan Isa, dia tak ada lagi dah pada hari ini. Tapi Al-Quranul Karim sebagai mukjizat
Tu beza dia. Taurat, Zabur, Injil bukan mukjizat. Sebab itu dihilang pada hari ini, tak kekal. Al-Quranul Karim dia mukjizat, maka Allah Ta'ala kekalkan Al-Quran sampai hari ini. Quran yang turun pada Nabi, Quran itulah kita baca hari ini. Tak ada beza, tu dia, sama je. Kan? Tahun lepas terdarus Quran, baca Quran tu, tahun ni pun baca tu juga, tahun depan pun baca tu juga. Tak ada beza. Tapi Allah Ta'ala jadikan Al-Quran Karim ni istimewa, kan? Dibaca tanpa jemu. Orang tak jemu baca Quran. Kalau buku-buku lain, dah khatam tak? Tak payah baca lah, baca buku lain lah, dah khatam lah. Tapi Quran ni dikhatamkan bacaan ni beribu-ribu, berjuta kali. Orang tak jemu baca Quran. Kan? Kemudian yang keempat, percaya dengan para Nabi dan Rasul. Ini yang keempat. Manusia pilihan Allah yang diutuskan Allah SWT kepada masyarakat manusia, sama ada pada zamannya atau kepada seluruh manusia. Yang ini khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi-nabi terdahulu untuk masyarakat dia je. Kalau Nabi Daud untuk masyarakat zaman dia je. Wafat Nabi Daud tu habis dah. Ganti Nabi Sulaiman lah. Nabi Sulaiman nak sambung pula. Tu Nabi Sulaiman wafat habis dah, tak ada dah. Tapi Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW, perutusan baginda ni kepada seluruh manusia sampai hari kiamat. Kan? Maknanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak terputus sampailah ke hari kiamat. Itu dia istimewanya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima, percaya pada hari yang kemudian dan barang yang berkaitan dengannya. Percaya pada hari kiamat dan yang berkaitan dengannya, maksudnya segala peristiwa yang berlaku pada hari kiamat dan alam akhirat itu sendiri. Yakni contohnya padang mahsyar, Telaga Kautsar, hisab, hitungan hisab, kan? Telaga Kautsar, titian as-sirat, kan? Semuanya benar berlaku. Dalam terkin sebut, semuanya benar berlaku. Syurga, neraka, ini semua adalah termasuk dalam percaya wal yaumil akhir, percaya dengan hari kiamat dan alam akhirat, walaupun alam akhirat itu belum berlaku. Kita manusia ni paling tinggi manusia pergi alam barzakh. Alam barzakh itu paling tinggi manusia pergi. Hari ini seorang ustaz kita, ayahnya kembali ke rahmatullah. Kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada Allahyarham Tuan Ali Akbar, ayahnya kepada Ustaz Muhammad Khairul Shah. Al-Fatihah. Semoga roh Allahyarham diberi rahmat Allah SWT dan digolongkan di kalangan para solehin. Itu dia tuan-tuan. Paling kuat kita alam barzakh. Hatta Nabi SAW pun baru sampai ke alam barzakh, belum sampai ke alam akhirat. Sebab alam dunia masih wujud. Kalau dah ditiup sangkakala nanti, itu barulah berakhir alam dunia, bermulanya alam akhirat. Macam mana rupanya, jangan tanya. Benda gaib, kan? Benda gaib. Macam tadi lah kan, jin, iblis, syaitan, benda gaib. Itu semua ciptaan Allah. Hari akhirat adalah ciptaan Allah. Pada masa adalah ciptaan Allah. Syurga neraka ciptaan Allah, kan? Telaga Kautsar ciptaan Allah. Hisab
hitungan hisab ciptaan Allah. Tapi kita tak tahu macam mana rupa dia sebab tak nampak lagi. Kan? Namun wajib kita beriman dengannya. Kalau kita tak beriman, mana ada azab kubur? Rosak iman kita, gugur syahadah kita, murtad kita, tak percaya azab kubur. Jangan buat hal. Kan? Ada satu kisah digambarkan seorang manusia ni, dia tak percaya azab kubur. Orang Islam dia tak percaya ada azab kubur. Dia kata masa hidup mana ada. Bila dia meninggal, dikebumikan. Dia kebumikan, orang teringat nak korek balik. Korek balik kubur. Tengok jenazah ni, arwah ni jenazah macam ni rupa. Bila dibuka tengok rupanya jenazah arwah ni rupanya sangat mengerikan. Allah Ta'ala nak tunjuk bagi kita. Rupa dia sangat mengerikan, memang menakutkan rupa dia. Nampak macam dia sedang teruk di azab dalam kubur. Nampak? Ada gambar dia, kalau salah saya ada gambar dia. Boleh cek dalam Google. Manusia ni masa dia hidup, dia kata tak ada tu azab kubur ni, mana ada, tipu dia kata. Bila dia mati, orang korek kubur dia, tengok jenazah dia, baru orang nampak macam mana rupa dia. Tu tak percaya lagi azab kubur, tak tahu kan. Wallahu a'lam. Dan yang keenam, percaya kepada qada dan qadar daripada Allah SWT. Yang ini Nabi sebut perkataan beriman itu 2 kali. Wa tu'mina bil qadri wa syarrihi. Sebab apa? Sebab qada qadar yang 5 mula tadi tu, semua orang senang hati menerima. Percaya pada Allah, kalau kita Islam terima, malaikat terima, kitab terima, Rasul terima, hari akhirat terima. Ini tak ada isu. Tak ada isu, tak ada siapa yang mempertikai. Tapi bila pergi qada qadar, Nabi ulang balik, wa tu'mina bil qadri wa syarri, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Kamu beriman dengan qada qadar yang baik dan yang buruk. Kenapa Nabi ulang balik perkataan beriman? Sebab qada qadar ni pada setengah kita ada pro kontra. Ada ya, ada tak. Bab baik terima, alhamdulillah, ni semua Allah Ta'ala tentukan. Bila baik, bila buruk, ya Allah, kenapa kau bagi aku macam ni? Kenapa kamu tak bagi pada yang lain macam ni? Nampak, dia persoal. Dia persoal. Bila yang baik, semua dia terima, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bila yang buruk, tak alhamdulillah pula. Dipertikai pula. Kan? Ya Allah, kenapa kamu zalim kepada aku? Ya Allah, kenapa kau siksa aku? Ya Allah, kenapa engkau jadikan aku begini? Ya Allah, kenapa sakit aku ni teruk orang lain tak kena, aku kena? Contoh. Jadi dia tak terima. Yang buruk itu dia tak terima, yang baik dia terima, yang buruk tak terima. Tu yang Nabi sebut 2 kali. Sebab orang Islam sepatutnya menerima takdir itu, qada qadar itu dengan hati yang dengan senang hati. Yang baik pun terima senang hati, yang buruk pun terima senang hati. Yang baik pun alhamdulillah, yang buruk pun alhamdulillah. Sama je. Tak ada beza. Sepatutnya macam tu. Kan? Jadi itu dia 6 rukun iman. Jadi kita dah perjelaskan tadi apakah yang dikatakan pengertian iman dan apakah yang rukun-rukun iman. 6 perkara. Huraiannya secara ringkas saja 6 rukun iman ni. Akan ada penerangannya nanti satu per satu, bermula dengan kuliah yang akan datang, iaitu tajuknya Ma'rifatullah, iaitu mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dah mula nak masuk kepada percaya dengan Allah Ta'ala. Kan? Apa yang dikatakan sebagai Ma'rifatullah. Apa yang dikatakan sebagai Ma'rifatullah. Itu dia. InsyaAllah. Jadi kita akan kupasan tentang Ma'rifatullah ni pada kuliah yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaAllah. Jadi itulah saja untuk tengah hari ini. Yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Quran itu dari kita semua.
wallahu rasuluhu a'lam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.